Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, kita akan sambung soalan 31 sampai 40. Okey, rajah 12 menunjukkan sebuah bekas bentuk kuboid dengan luas tapak 176 cm padu dan tinggi 6 cm. Okey, luas tapak ni adalah 176 dan tinggi dia adalah 6 cm. Okey, rajah 12B pula menunjukkan sebuah bekas silinder mempunyai ketinggian 24 dan jejari dia adalah 4 cm. Okey, Bella menuangkan air dalam bekas kuboid sehingga penuh. Selepas itu, Bella memasukkan air dalam bekas kuboid dalam bekas silinder. Jadi, selepas menuangkan air tersebut, Bella perasan diperlukan lebih lagi untuk memenuhi bekas silinder itu. Jadi, soalan dia, berapakah isi padu air dalam unit liter yang perlu ditambah oleh Bella bagi memenuhi bekas silinder itu? Jadi, untuk yang ini, satu isi padu nak cari berapa yang tak cukup ni, isi padu ini sama dengan isi padu kuboid ni. Jadi kita kena cari berapa isi padu kuboid. Jadi formula dia adalah luas tapak darab tinggi. Okey. Sebab apa? Sebab kita akan guna formula Prisma. 176 darab dengan tinggi dia adalah 6. Dan dapat 1056. Okey, jadi yang kedua, kita nak cari berapa isi padu untuk keseluruhan silinder. V sama dengan pi J kuasa 2 T. Dalam rumus, inilah yang dibagi. Isi padu silinder pi J kuasa 2 T. Jadi pi dia adalah 22/7 darab J. J adalah 4 kuasa 2 darab dengan T. T dia adalah 24. Okey. Jadi 22/7 darab 4 kuasa 2 darab 24 sama dengan 1206.86. Okey, jadi kita tolakkan dengan isi padu yang bawah ni. Nak cari berapa lagi kita kena tambah. Okey, jadi 1206.86 tolak dengan isi padu kuboid tadi 1056. Tolak 1056 sama dengan 150.86. Okey, yang ini dalam sentimeter padu. Kita nak tukar kepada liter. Berapa? Kita kena bahagi dengan 1000. Okey, jadi bagi dengan 1000. Bahagi dengan 1000 dapat 0.15 liter. Okey, ada tak? Jadi jawapan dia adalah P. Okey, seterusnya soalan 32. Daniel membeli sepasang kasut berjenama dalam talian berdasarkan harga promosi yang ditawarkan oleh syarikat tempatan dan syarikat luar negara. Maklumat promosi jualan bagi kedua syarikat ada diberi dalam jadual 4 yang ditunjukkan di bawah. Okay, jadi syarikat tempatan harga promosi dia adalah 1,200. Cas kiriman adalah 2% daripada harga promosi. Berapa yang ini? Jadi kita kena kira lah berapa harga cas kiriman. 2/100 darab dengan 1,200. Jadi kat sini adalah cas kiriman dia adalah RM RM24. Okey, yang ini cas tambahan tak ada. Jadi untuk harga syarikat tempatan 1200 tambah dengan 874. Jadi harga dia adalah 1224. Okey, syarikat luar negara dia guna USD. Okey, jadi untuk cas tambahan 1% daripada harga promosi. Berapa 1% ni? 1/100 darab dengan 260. Okey.
adalah 0.26. Okey. Untuk jumlah keseluruhan dia 260 tambah dengan 50 tambah dengan 0.26. Jadi 260 tambah 50 tambah 0.26 sama dengan 310.26 dalam USD. Jadi kita nak tukar kepada RM, kita bahagi dengan kalau RM1 USD 0.24. 0.24. Okey, kalau tak tahu nak bahagi ke tolak, kita bahagi ke darab, boleh guna nisbah. RM1 sama dengan USD 0.24. RM1 0.24. Jadi yang ini 310.26. Ini berapa ringgit. Jadi tak silanglah. 310.26 darab dengan 1. Yang ini darab. Jadi 310.26 sama dengan sini X. 0.24. Jadi nak tahu X 310.26 bahagi dengan 0.24. Okey. 310.26 bahagi dengan 0.24 sama dengan 1, 2, 92. 72. 312. Cuk 2.60. Cikgu salah kat sini lah. 1/100 darab dengan 260. Okey, sini salah. 2.6. 2.6. 260 tambah dengan 50 tambah 2.6. 312.6 bahagi dengan 0.24. 312.6 bahagi dengan 0.24. Jadi jawapan dia 1302.50. Okey. 1224 dengan 1302.49 sama juga. Jawapan dia adalah D. Okey, untuk soalan 33. Okey, soalan 33 diberi bahawa P berubah secara langsung. P berubah secara langsung dengan kuasa 2X dan secara songsang dengan punca kuasa 2 H. Okey, jadi yang ikan ni tukar kepada sama dengan P sama dengan K. X kuasa 2 per punca H. Okay, P dia adalah 8. K X kuasa 2, 4 kuasa 2 per punca H. 36. Okay, nak cari K. Masuk dalam kalkulator. 8 alfa sama dengan alfa X darab 4 square per dengan punca 36. Shift calculate. Dan dapat X tu K adalah 3. Okay, jadi kita kena masuk balik dalam persamaan yang kita baru buat yang awal-awal tu. Daripada ikan kepada persamaan. Okay, dia akan jadi P sama dengan K gantikan 3X kuasa 2 per punca H. Okay, jadi jawapan dia adalah B. Okay, soalan 34. Soalan 34
Jadual 5 menunjukkan perubahan 3 kuantiti diberi P berubah secara langsung dengan R dan punca dan kuasa 3 Q. Kuasa 3 Q. Okey, jadi sama juga yang ini P sama dengan K. Tukar jadikan kepada sama dengan tambah dengan K. R Q kuasa 3. Okey, jadi P gantikan dengan yang tiga-tiga ada persamaan untuk cari K. P 103.68 sama dengan K. R dia adalah 12. Q dia adalah 1.2 kuasa 3. Okey, 103.68 alfa sama dengan alfa X darab 12 darab 1.2 kuasa 3. Shift calculate. K sama dengan 5. K masukkan dalam persamaan. Okey, jadi P sama dengan K tak ada 5, R Q kuasa 3. Oleh kerana ada 2 nak kena cari, 1 dengan 2, pecahkan. Jadi P ni, kita ambil yang pertama P ni adalah X sama dengan 5. R tu, kita ambil jadual yang kedua. Yang kedua ni. R tu adalah 0.5. Q tu adalah 2 kuasa 3. Okey, jadi tekan di kalkulator 5 darab 0.5 darab dengan 2 kuasa 3 sama dengan 20. Okey, yang kedua, jadual yang kedua, P dia adalah 1.015 sama dengan 5 darab R dia adalah 7 darab Q dia adalah Y. Y kuasa 3. Okey, tekan je kalkulator. 1.015 alfa sama dengan 5 darab 7 darab alfa X. Shift kuasa 3. Okey, shift calculate. Jadi Y sama dengan 0.3. 307 lah. Okey, jadi jawapan dia X tu 20, Y tu adalah 0.307. Okey, seterusnya soalan 35. Hakimi menerima pendapatan bulanan sebanyak 6,500. Okey, 6,500. Dia menyewakan sebanyak 600. Dia mempunyai perbelanjaan tetap sebanyak 1,600 dan perbelanjaan tetap sebanyak 1,500. Jadi aliran tunai kita kira berapa yang masuk dulu. Yang masuk adalah 6,500 tambah dengan sewa pun masuk juga 600. Perbelanjaan tetap dia keluar duit jadi tolak 1,600 dan perbelanjaan tidak tetap pun sama tolak 1,500. Jadi tengok dia punya aliran tunai dia. 6,500 tambah 600 tolak 1,600 tolak 1,500. Jadi jawapan dia adalah 4,000. 4,000. Jadi jawapan dia adalah A. Okey, soalan 36. Diberi A 8 negatif 4 into 1 1. B sama dengan K1H18. Keadaan A, B adalah identiti. Jadi identiti ni adalah bila dia A darab dengan A songsang. Dia akan jawab, dia akan dapat identiti. Jadi A ni 8 negatif 4 di 1 1. Kita akan songsangkan daripada A lah. Kita songsangkan. Okay, macam mana nak songsangkan?
A songsang sama dengan ni kamu supaya tidak tertukar, kamu buat siap-siap tu. Okey, 1/8. 1 tolak 8, 1 tolak -1, -4. -1, -4. Okey, yang dalam kurungan ni kita tukar tempat. Atas 1, bawah 8. Yang tak ada dalam kurungan ni kita tukarkan tanda. Kalau negatif jadi positif, kalau negatif jadi positif. Okey, jadi kiralah bawah ni. 8, 1 tolak -1, -4 sama dengan 1/4, 1/4, 1/8. Okey, jadi kita tengok B sama dengan K. K ni sama dengan 1/4. Kalau dia kata 1/K, jawapan dia 4 sahaja. Tapi yang ini K tu adalah keseluruhan di tepi ni. Jadi K tu adalah 1/4. Sama ada jawapan C ataupun D. Okay, jadi kita comparekan. Ni 1, 1. 1, 1. H 4. 8, 8. Jadi H dia adalah 4. H dia 4. Jawapan dia adalah C. Okey, seterusnya soalan 37. Okey, tentukan nilai X bagi persamaan matriks berikut. Okey, jadi 4 -5 tambah darabkan 2X 6 sama dengan 8 1. Okey, jadi kita sebenarnya X kat atas, kita ambil yang atas ni lah. 4 tambah 2X, 4 tambah 2X sama dengan 8. Okey, 2X sama dengan 8, tolak 4, 2X sama dengan 4, X sama dengan 4 bahagi dengan 2, X sama dengan 2. Okey, dan dia adalah A. Okey, seterusnya soalan 38. Soalan 38, darjah 13 menunjukkan 4 objek P, Q, R dan S dilukis pada grid segi 4 sama. P, R dan S adalah imej bagi Q. Q ni adalah objek, ini adalah imej, sini adalah imej, sini adalah imej. Okey, jadi antara berikut yang mana benar? Okey, dia cari imej dan faktor skala. Okey, jadi kalau kita ambil P sebagai imej, formula pun ada dia bagi faktor skala. Faktor skala yang ke-17. Okay. Faktor skala sama dengan K maksudnya adalah imej per objek. Kalau tanda ni imej lah. Okey, jadi kalau kita ambilkan P sebagai imej, P untuk P imej per objek. Imej dia adalah 1, objek dia adalah 2. Jadi faktor skala dia adalah 1/2. Okey, kalau kita ambil R imej per objek. Imej dia adalah 3, objek dia adalah 2. Ataupun kita ambil S. Kita tengok S imej per objek. Imej dia 1, 2, 3, 4. 4, objek dia 1, 2. 4 bagi 2, 2. Jadi kita tengok P, S 1/2. Salah. Q 1/1 lah. Salah. R 3/2. Salah. P adalah
1/2. Betul. Jadi jawapan dia adalah A. Okey, jadi kena ingatlah K sama dengan image per objek. Image dia adalah 1, 1. Objek dia adalah 2. Sebab tu dah K sama dengan 1/2. Okey, soalan 39. Okey, soalan 39. Motosikal Rishi dilindungi dengan insurans motor yang mempunyai peruntukan deductible sebanyak 280. Okey, sebanyak insurans tersebut, Rishi telah terlibat dengan 2 kemalangan. Okey, jadi kena tahu deductible ni adalah bayaran yang kita sendiri kena tanggung. Okey, kalau kamu pergi syarikat A, dia kata deductible dia adalah 100 dan B deductible dia adalah 200. Okey, jadi kalau kamu kemalangan, dia punya kemalangan dia adalah 150. Okey, jadi kalau kamu guna syarikat A, dia punya insurans boleh claim 50. Okey, tapi kalau kamu guna yang ini untuk syarikat B, kamu dah kena bayar 200 tapi kemalangan kamu, kerosakan dia adalah 150, syarikat tak tanggung apa-apa. Okey, jadi kita tengok untuk 39, dia kata deductible yang kita kena bayar adalah 280. Ni adalah aksiden pertama, ni adalah aksiden yang kedua. Jadi RM150.50 kurang daripada 280. Jadi yang ini kita kena bayar sendiri. Syarikat takkan tanggung. Okey, jadi yang kedua, dia punya kerugian 390. Okey, jadi 390 lebih daripada 280. Daripada 280 kita kena bayar lah. Okey, jadi berapa syarikat kena tanggung? Jadi 390 tolak 280. 390 tolak 280 sama dengan 110. Jadi RM110. Okay, sebabnya yang ini adalah deductible yang kita kena bayar. Jadi selebihnya syarikat tertanggung. Berapa tanggung, tolaklah berapa yang kita dah bayar. Jadi dia akan tanggung 110. Okey, dan soalan last sekali. Puan Elina memperolehi pendapatan tahunan pada tahun 2021 sebanyak 112,500 termasuk allowance sebanyak 10,500 yang dikecualikan cukai. Okey, jumlah pelepasan cukai beliau adalah 26,400. Pada tahun itu, dia telah membayar zakat fitrah dan telah memberi derma sebanyak 4,000. Okey, zakat fitrah tak termasuk lah. Nanti last kali baru kita boleh tolak. Okey, jadi pendapatan bercukai tak termasuk dengan zakat. Kita akan ambil derma 4,000. Okey, jadi kita pendapatannya kita kena tolak sebab allowance dia dah termasuk. Kita kena tolak lah. 1 cukai 112,500 tolak dengan 10,500. Kenapa kena tolak? Sebab dia termasuk allowance yang tak dikecualikan cukai. 112,500 tolak 102,000. Okey, lepas tu dia tolak dengan jumlah pelepasan cukai beliau adalah 26,400. Tolak dengan yang pelepasan cukai dia. Tolak dengan 26,400. Okey, lepas tu kita kena tolak dia punya derma.
tolak dengan derma dia 4,000. Okey, jadi pendapatan bercukai dia adalah 71,600. Okey, kita dah tolak dengan allowance dia, tolak lagi dengan dia punya pelepasan cukai 26,400, tolak lagi dengan derma 4,000. Jadi jawapan dia 71,600. Jawapan dia adalah B. Okey, jadi itu sahaja soalan 31 sampai 40. Okey. Okey, terima kasih semua.